Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Selamat pagi untuk sesi bangun pada 24 Januari 2020. So, kita bersiaran seperti biasa pada sesi pada kali ini. Yang mana saya rasa hari ini hari yang menarik untuk kami di Richworks. Sebab hari ini adalah hari pendaftaran awal untuk program Nak Ubah Hidup 2020 yang akan bermula. Program secara rasmi akan bermula esok pada 25 hingga 27 Januari di Setia City Convention Centre. Bukan mall Setia City Convention Centre, SCCC. So kita akan start kita punya sibuk yang paling sibuk untuk Chinese New Year ni. Tak kala orang lain mungkin sedang menyambut Chinese New Year, tapi kami kena kerja. Tapi demi bangsa dan negara lah, kita kerja lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Terima kasih kepada Puan Hazilah Hamid, lama tak jumpa. Puan Alia Liu, yes, baru jumpa hari tu, ada nampak di program. Kepada Cik Fury Hafiz, selamat pagi. Yes, saya sedang bersiaran langsung di 3 tempat secara serentak. Di page saya Nasrul Hadi, di close group Nak Urus Bisnes, dan juga di EFP seperti biasa. Cuma seperti biasalah, saya live di page saya buat sementara, dan saya nak anda pergi ke page ke group Nak Urus Bisnes. Terima kasih. Saya nak tanya, adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Kalau jelas, tulis itu jelas. Okey. So saya tengok ramai yang macam dekat Nak Urus Bisnes dengan EFP ni. Mana pergi korang ni? Makin lama makin layu. Saya konsisten je setiap hari live untuk anda. Tapi anda makin hari makin layu. Kenapa ni? Sekarang satu hari kita kurangkanlah live ni. Saya rasa tak payah live hari-hari lah. Sebab sambutan pun tak berapa. So kita pun itulah. Kenapa Puan Hazilah tak dapat join? Tiket dah beli, terpaksa let go. Ada masalah ke Puan Hazilah? Ni dah lama tak jumpa Puan Hazilah ni. Ada situasi ke Puan Hazilah? Kenapa tak boleh join? Okey, tak apa. Sementara tu saya nak bagi tahu anda di page saya, page Nasrul Hadi Syukran. Tolong nanti pindah ke close group Nak Urus Bisnes. Macam mana nak join Nak Urus Bisnes adalah www.nakurusbisnes.com/group. Nanti kalau nak join, tulis www.nakurusbisnes.com/group. Join ke Nak Urus Bisnes bagi mereka yang belum join. Terima kasih Cik CM Nur Tarim. Salam. Waalaikumsalam. Jelas. Terima kasih. Pandai dia. Bagi salam, bagi tahu nama, terus cakap jelas. Ini economical ni Cik CM Nur Tarim. Tak pasti wanita ke lelaki. Okey, selamat pagi Tuan Shirley Anon. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih Hafsah J, Puan Hafsah J kerana menonton. So, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni pendaftaran awal untuk Nak Ubah Hidup. So, hari ni permulaan untuk Nak Ubah Hidup 2020. Saya rasa ramai sedang dalam proses Nak Ubah Hidup. Bagi mereka yang excited, siapa akan join kami di Nak Ubah Hidup? Angkat tangan, say I. Atau tulis situ, saya join. Kalau anda join, terima kasih kerana anda bakal menyertai salah satu program yang paling hebat di seantero dunia. Memang hebat pun sebab diran oleh anda punya mentor kesayangan, dan saya punya founder juga, founder Richworks, Dr. Haji Azam Osman, yang akan run selama 3 hari 2 malam bermula hari Sabtu ni 25 Januari. So look forward lah. Kita akan go through. Terima kasih Tuan Syauki Atar, dia akan join saya. Terima kasih. Siapa lagi akan join? So bagi lagi ramai yang join, lagi baguslah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya tak boleh lama sangat untuk sesi pagi ni. Saya nak go through certain thing. Saya rasa topik ni bagus, cuma itulah saya ada meeting pula ni kejap lagi. So saya nak go through, saya nak anda semua take note, sangat pantas. Kalau anda rasa topik ni bagus, mungkin anda boleh request lagi untuk dipanjangkan lagi topik ni. Nanti kita tengok macam mana. Tapi saya betul-betul kena run agak precise, agak padu, agak how to say, go through se-best mungkin. Sebab saya nak join certain meeting lah. Sebab kita nak ubah hidup. So kita ada macam komiti lah. Macam kita nak buat kenduri kahwin tau. Kita nak buat kenduri kahwin. So kita nak orang kata merewang lah. So kita kena buat something. So of course banyak benda lah. Sebagai salah seorang vice president di Richworks, saya ada tanggungjawab saya.
Kita ada bahagian masing-masing, kita kena fokus. So that's why kena buat something lah. So tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya nak anda di page saya, page Nasrul Hadi, tolong berpindah ke nak urus bisnes sekarang, sebab saya akan tutup untuk topik hari ni. Topik hari ni adalah okay, sebelum tu saya nak anda belanja saya love dengan like banyak-banyak. Terima kasih. Belanja love dengan like banyak-banyak. Love dengan like. Love dan like. Love dan like banyak-banyak. So that kita ni kena simpan resit berapa lama. Tengok dekat ni, dekat nak urus bisnes. Tajuk hari ni adalah 5 sebab penting kenapa kena simpan resit. Mesti simpan resit. 5 sebab penting kenapa mesti simpan resit. So hari ni topik dia. So pergi join nak urus bisnes sekarang di page Nasrul Hadi. Go to nak urus bisnes. Kalau anda ada di Facebook support group EFP, anda masuk kat EFP. Saya live dekat 3 tempat sekarang. Sekarang saya live dekat 3 tempat. Support group EFP, close group nak urus bisnes, dan juga di page saya, page Nasrul Hadi. Tapi lepas ni saya nak close dekat Nasrul Hadi ni, pergi ke nak urus bisnes. So macam mana nak join? Yes, tim saya dah post dah situ. Apa khabar Tuan Nizam? Tuan Nizam Spire, jumpalah nanti kat dekat Nak Ubah Hidup sepatutnya. Okey, saya akan off di sini. Topik dia hari ni adalah 5 sebab penting kenapa kena simpan resit. 5 sebab penting kenapa kena simpan resit. Mesti, bukan kena, mesti simpan resit. So join saya di page Nak Urus Bisnes sekarang. So lepas tu kita akan continue, kita teruskan di sini. Yang di support group EFP dan close group Nak Urus Bisnes, jangan ke mana-mana, tunggu sekejap. Saya akan off di page saya. Jom pergi cepat sekarang. Saya tunggu anda. Okey. Jumpa saya di support group EFP ataupun page close group Nak Urus Bisnes sekarang di page Nasrul. Okey? Okey, anda yang dua ni jangan pergi mana-mana. Okey. So, saya dah ajak mereka ke sini. Hopefully mereka datang lah. Hopefully mereka datang ke Nak Urus Bisnes ni. Tak apa. Kita teruskan. Okey, boleh kita teruskan? Bagi anda di support group EFP, dah ada naik dah sikit figure tu. Adakah anda okey ke tak okey ni? Nama gelaran Spire Haji Muhammad Noor Nasi Arab. Oh, Nasi Arab Tarim. Oh, pernah dengar. HJMD Muhammad Noor Nasi Arab. Tarim Tarim ni dekat mana Haji? Itulah nak tanya tu. Okey. So seperti saya cakap tadi, kita kena berlaku pantas. Okey, adakah anda ready untuk share topik? Kalau ready, tulis situ ready. Tulis ready. Tulis ready. So sekarang 9 suku. So saya ada masa lagi 15 minit saja untuk tamatkan ni. Boleh? Boleh? Ready siapa yang pantas dia akan menang. So saya akan pantas dan menangkan semua orang. Boleh? So 5 sebab. Okey, 5 sebab. Sebab yang pertama. Ready? Tulis itu ready. Tulis itu 1. Kalau ready, tulis 1. Okey, terima kasih Cik Ida Zainuddin. Cik Syarul Hafizi, terima kasih. Dr. Kasih. Hi, I'm Dr. Kasih. Terima kasih. Oh, nama betul Puan Nur Huda dah. Oh, Dr. Kasih. Dr. Kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Nizam. Okey. Tulis itu ready. Okey, nombor 1 tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 1. Kenapa mesti simpan resit adalah pertama, sebagai bukti pembelian untuk claim warranty. Itu nombor 1. Anda yang berniaga, sebagai bukti pembelian, anda kena simpan ni. Dia bukti lah, bukti pembelian warranty. Sebab ada barang, kalau contoh especially anda beli barang, bukan sekadar barang sebenarnya. Kalau anda subscribe servis, anda beli barang, anda kena simpan resit ataupun bukti pembelian. Resit ke, invoice ke, PO ke, quotation ke, wajib simpan. Cakap orang sebelah, wajib. Sebab bukti pembelian, apa saja barang anda beli, simpan untuk bukti pembelian. Terutama, barang yang anda beli itu adalah barang yang fragile, barang yang mahal, barang yang ada warranty. Kenalah simpan. Mungkin ada orang kata, tak payah simpan lah, dah tahu dah, mesti diorang simpan database. Salah tu. Anda kena simpan sebab kadang-kadang anda assume penjual tu ada simpan. Sebab anda kena ingat, dia bukan jual barang tu dekat you je, dia jual dekat ramai orang lagi. So kalau nanti hilang, anda nak minta balik kan susah. Bukan you seorang je customer dia, ada ramai lagi customer dia. So to be safe, anda simpan sebab itu bukti pembelian anda. Okey, itu yang pertama. Okey, dapat yang pertama. Yang kedua, tulis itu 2. Simpan 2.
Simpan 2. Tulis 2. Okey, tulis yang kedua. Okey, yang kedua tuan-tuan dan puan-puan adalah anda simpan resit. Ni macam tinggi sangat lah saya rasa. Okey sikit. Okey, yang kedua adalah semak resit untuk melihat jika ada kesilapan. Ada orang beli barang, dia tak pasti adakah, macam contoh barang yang dihantar. Lagi-lagi kalau beli banyak-banyak. Kalau beli banyak-banyak, tak simpan resit. Mungkin cepat, sebab nak cepat. Budak deliver tu dia hantar, kita pun nak cepat. Orang yang hantar tu pun nak cepat. Macam acah-acah. Tak apalah, nak cepat kan? Okey, cepat. Bagi je lah barang. Tinggal lah, nanti saya check lah. Memanglah nanti you check. Tapi bila nanti you check tu, resit tu tak ada. Ataupun resit tu ada, masa dapat, bang ni resit bang, ambil. Okey, pun you pun ambil. Tiba-tiba resit dah tak tahu ke mana, barang ada. Lepas tu check, alamak, macam ada tak cukup je. Then of course you akan macam, alamak Pita, mana resit tadi? Call dengan supplier cakap, saya memang hantar tu, awak dah sign kot. Kan dah jadi satu isu. Dah jadi satu kerja pula, nak kena call lah, banyak kerja lain. Sedangkan kalau in the first place anda simpan dengan baik, dia akan kurangkan kerja anda. So wajib untuk simpan resit untuk melihat jika ada kesilapan. Dan mungkin kalau anda dapat barang sikit, bayar lebih. Kita tak nak macam tu. So cakap orang sebelah, simpan. Okey, itu yang kedua. So saya teruskan, boleh? Saya teruskan yang ketiga. Tengok, dia senang je ni, tak payah nak slow sangat. You all semua orang hebat. Boleh? Okey, yang ketiga, tulis itu 3. Tulis 3. Macam Puan Badariah Badi Uzzaman 2 ni. Panjang nama dia. Tulis 2. Dato' An pun dekat EFP tulis 2 juga. Bagus, good job. Apa khabar Tuan Zaid Al-Hilmi? Jumpa nanti. Tuan Zaid, saya nak cakap dengan Tuan Zaid. Kalau boleh, Tuan Zaid daftar untuk EFP minggu depan. Tuan Zaid tak pernah pergi EFP lagi. Saya ada kelas EFP minggu depan. Tuan Zaid sebagai titanium, boleh dapat complimentary tiket pergi EFP. Lengkapkan pembelajaran. InsyaAllah kita jumpa minggu depan Tuan Zaid. Okey? Nombor 3. Tulis 3. Saya nak tengok at least ada seorang tulis 3. Tulis 3. Okey, terima kasih Dr. Kasih, dia tulis 3. Terima kasih. Okey, nombor 3 tuan-tuan dan puan-puan adalah anda simpan resit untuk kenal pasti sama ada anda terlebih beli. Terlebih beli. Tadi kita cakap untuk lihat kesilapan. Kalau resit ada, anda mungkin terlebih beli, terlebih order. Salah siapa? Mungkin salah anda. Tadi nombor 2 kita nak check sama ada salah supplier. Nombor 3 mungkin kita nak check salah kita. Tak mustahil sebab kita terlebih beli. Kita serahkan dekat staff. Staff pergi main order je. Lepas tu staff tu pun dah resign. Kejadah. Ada kes kan? Ada kes. Dia berikan kepada staff. Staff tu tahu dia buat salah. Dia terlebih order. Dia cepat-cepat resign 24 jam dia lari. Saya pernah dengar kes ni. Saya bukan main-main. Ini bukan cerita kelakar. Cik orang sebelah. Tak kelakar langsung. Tak kelakar langsung. Sebab kita kena tahu kadang-kadang kita terlebih order. Especially macam Dr. Kasih, Tuan Zaid ni run klinik. Dr. Kasih dia run klinik dental. Tuan Zaid run GP, klinik medical biasa. Mungkin juga ada terlebih order. Pernah ke tidak? Mungkin. Cakap orang sebelah, mungkin. Okay? So itu nombor 3. So kita nak check ada tak barang. So kita ada reference. Terlebih order, kita ada reference kat situ. Okay? Boleh? Okay. Nombor 4. Tulis itu 4. Tulis itu 4. Saya ni kalau boleh habis 9.30 ni gempak gila. Tulis 4. Selamat pagi Puan Syafinas. Terima kasih di EFP. Terima kasih Puan Syafinas. Kirim salam kat ni husband. Dia datang ke tak nak ubah hidup ni. You pun datang ke tidak? Saya nak tanya juga. Okey, nombor 4. Nombor 4 adalah yang ni penting juga. Nombor 4 ni bagus sebab dia melengkapkan hampir semua benda. Nombor 4 ni hampir melengkapkan. Nombor 4 ni adalah bila anda simpan resit adalah gunanya untuk anda keep track setiap perbelanjaan keluar yang anda buat. Saya selalu, siapa yang selalu pergi kelas saya, selalu tahu yang saya punya konsep adalah, saya cakap, anda yang buat bisnes, pengurusan duit, isu anda bukan pasal duit masuk. Alhamdulillah, sales anda kadang-kadang okey. Tapi isu dia adalah anda punya duit keluar ni. Anda track duit keluar tu macam tak
tak jalan lah. Duit keluar tu macam tak best. So that's why anda kena kalau anda simpan receipt, kalau you simpan receipt, anda boleh track setiap perbelanjaan yang keluar. Bagus sebab kalau anda tak track, anda tak tahu pattern. Bila anda tak tahu pattern, anda belanja sewenang-wenangnya. So ini isu dia. Isu bila anda tak track duit ni, tak track duit. Tu isu dia. So itu poin yang keempat. Untuk anda track setiap perbelanjaan. Poin yang keempat. Okey, cukup Ke boleh saya sambung lagi? Sebab kalau anda simpan receipt untuk yang poin nombor 4 ni, anda boleh tahu, okey, ada certain expenses ni mungkin dah terlebih. Next time tak boleh. Contoh paling mudah lah, bil elektrik ataupun beli barang. Kalau bil elektrik tahu, kita tahu pattern. Bulan ni kenapa lebih? Bil air ke, bil telefon ke. Itu benda-benda kecil yang biasanya ramai orang tak peduli pun. So that's why kalau hadir kelas saya selalu cakap, benda ni kena simpan. Benda yang sekecil-kecil benda yang kita rasa kecil, sebenarnya dia beri kesan paling besar. Sebab how you do anything is how you do everything. Okay? Mother of all. I'm doing this number 4. Terima kasih Dr. Kasih. Terima kasih Dr. Kasih. Bagus Dr. Kasih. Okay, itu nombor 4. Nombor 5. Yang terakhir. Yang melengkapkan segala-galanya tentang receipt. Yang melengkapkan segala-galanya tentang receipt adalah, of course, simpan receipt untuk potongan cukai. Itu yang paling orang tahu. Kebanyakan orang business owner dia tahu. Yang tak tahu hari ni sila ambil tahu. Nombor 5 memang simpan receipt for the purpose of taxation. Untuk pastikan perbelanjaan yang anda belanja tu dibenarkan untuk tolakan cukai. Is an allowable expenses, not disallowed expenses. Maksud disallowed dengan allowed tu maksudnya apa? Kalau anda buat bisnes, anda belanja something dan anda belanja something tu terlalu besar. Cuma bila anda tak simpan receipt, kalau auditor ataupun jabatan LHDN, audit LHDN datang, visit, dia tanya, ni belanja ni untuk apa? Awak pun lupa pula, receipt dah tak ada. Lagi-lagi benda tu bukan selalu beli, cuma amount tu besar, receipt hilang. LHDN, you nak argue cakap lupa, ataupun you ingat tapi you argue tu, perkataan tu you tak boleh nak justify dengan baik. LHDN cakap, okay, minta maaf tuan, minta maaf puan, receipt ni sebab awak tak ada receipt, kami tak benarkan perbelanjaan ni untuk tolakan cukai. Awak argue, awak tak boleh justify dengan proper, tak dibenarkan. So dia add back. Perkataan add back ni, add back tu maksudnya apa? Perbelanjaan tu tak dibenarkan. Dia assume, let's say lah anda belanja tu RM50,000. Mungkin perbelanjaan tu anda belanja RM50,000, beli supply ataupun beli asset ke, atau beli something. Tak boleh dibuktikan. Kalau RM50,000 tu banyak so dia assume, dia tak benarkan RM50,000 tu untuk ditolak sebagai perbelanjaan. RM50,000 tu dianggap sebagai untung bisnes anda. Tak ke marah tu? Kita marah. Tapi LHDN cakap, siapa suruh awak tak simpan receipt? So siapa yang salah? Siapa yang salah? Adakah LHDN salah? Tidak, sebab mereka menjalankan tugas mereka mengikut mereka punya guideline. Anda lah salah sebab anda tak simpan receipt tu. Atau mungkin bukan anda yang salah, tapi staff yang salah. Staff yang berhenti tu. Tapi lalas yang salah siapa? Kita lah salah sebab kita salah hire staff. Lalas kita juga yang kena. So cakap sebelah, tak kelakar langsung. So itulah kesan dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila anda tanya saya, ramai orang tanya, berapa tahun nak kena simpan receipt? Berapa tahun nak kena simpan receipt? Berapa tahun? On average, simpanlah selama 7 tahun. Sebab apa 7 tahun? Sebab akta suruh simpan 7 tahun. Akta mana? Akta Cukai Pendapatan 1967. Just so happen, tiba-tiba pula ni. Ambil kau, berat gila ni. Income Tax Act 1967. Cuma ni version lama sikit lah. Ada version baru lagi, tengok tebal dia. Tebal gila tengok. Takut ke takut? Takut tu. Berat ni. Saya kalau nak letak, kena letak elok-elok ni. Betul. Bergegar skrin ni. Sebabkan buku yang tebal ni. Akta Cukai Pendapatan 1967 mengatakan kena simpan receipt 7 tahun. Section berapa nanti saya check lah. Tak penting pun section. Awak follow je lah apa saya cakap. Simpan lah receipt tu. 1967 akta ni. Tak lama lagi dia akan tukar ni akta ni. Sebab lama sangat dah 1967. Sebab akta syarikat SSM dah tukar.
Akta syarikat, bukan akta SSM, akta syarikat dulu 1965. Ni ada just so happen. Boleh saya tunjuk sekejap tak? Boleh tak saya tunjuk sekejap? Bergegar meja. Ni akta lama, akta syarikat 1965. Tak tahu macam mana boleh tiba-tiba ada atas meja saya ni. Dia orang kemas-kemas main letak je atas meja saya. 1965. So dia ada akta baru. Ni Companies Act 2016. Maaf atas mirror tu. Kita memang tak boleh adjust lah dekat Android phone ni. Ni akta syarikat 2016. Ini akta syarikat 1965. Nampak? So power tak power ni. Atas meja accountant ada ni. Meja saya memang banyak buku lah orang kata. Mak ai buku jatuh atas kepala naya. Memang ini kalau jatuh kepala ni Tuan Nizam, memang sakit lah. So saya tak nak awak yang sakit, biar saya yang sakit. Biar saya sakit nak membaca, nak mengupdate diri ni. You all buatlah bisnes macam biasa. Janganlah you all tiba-tiba nak buat kerja saya pula. Nanti kan saya tak boleh cari makan. Okay, boleh. So sekarang pukul apa ni? Seminit lagi untuk pukul 9.30. So itu baling anjing boleh mati punya akta. Ya betul tu Tuan Zaid. Memang boleh mati. Anjing mati atau you mati kena kejar dengan anjing tu balik. Sebab anjing tu hidup lagi. Dia sakit, dia marah, dia kejar you pula. So jangan. Cakap orang sebelah, jangan macam-macam. So itulah kisahnya tuan-tuan dan puan-puan. 5 sebab kenapa kena simpan. Saya ulang balik sebab tadi agak laju. So 5 sebab. Bagi anda yang baru menonton, nanti anda repeat balik kalau anda tak nak faham penjelasan. Tapi ada 5 sebab penting kenapa mesti simpan resit. Bukan kena mesti simpan resit. Ada 5 sebab penting. Yang pertama adalah untuk sebagai bukti pembelian, warranty. Kalau nak claim warranty, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk melihat jika ada kesilapan di pihak supplier. Supplier mungkin tersalah hantar barang ke, terlebih ke, terkurang ke. Yang ketiga adalah kesilapan dari pihak anda juga. Mungkin ada terlebih order, terlebih silap ke apa ke, terlebih beli ke. Itu nombor 3. Nombor 4 adalah untuk anda track semua expenses. Nak cari pattern, nak cari berapa banyak anda belanja. So itu nombor 4. Dan yang terakhir of course untuk percukaian ni. Buku cukai, akta cukai ni. Akta cukai pendapatan 1967. Okey ke tak okey ni? Okey? So, itulah kisahnya. Saya tahu ramai yang dekat sini yang excited akan pergi ke Nak Ubah Hidup. Terima kasih. Saya pula excited juga. Sangat excited untuk Nak Ubah Hidup. Dan saya juga excited lagi sekali minggu depan. Saya ada program EFP. Siapa berminat nak pergi EFP ni, especially anda dekat dalam support group EFP, boleh tinggal nombor telefon. Anda ada nak urus bisnes pun tinggallah nombor telefon. Kita akan call lah sama ada anda ni sesuai ke tidak nak pergi EFP. Atau ada boleh pergi program lain. Mungkin ada masalah cash flow ke, masalah cost ke, ada masalah-masalah lain ke. Tinggal nombor telefon ataupun PM tim kami, bagi nombor telefon. Kenapa sekarang saya nak anda bagi nombor telefon? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita nak call anda. Kita nak sales consultant kita, tim kita. Bukan sales consultant, consultant Richworks. Consultant Richworks akan call dan bercakap dengan anda. Dia akan check, okay, anda ni situasi apa? Patutnya pergi mana? Bercakap dengan tim kami. Kami ada tim yang willing to talk to you. Untuk bantu anda macam mana nak selesaikan situasi anda. So kalau anda berminat, tinggal je nombor telefon. Nanti tim kita akan call. Bila tim kita call, tim kita akan determine. Okay, ni patut masuk sesi mana, ni patut masuk sesi mana. Mungkin patut masuk MMM, mungkin patut masuk EFP, masuk kelas cash flow ataupun kelas costing. It's up to you. Tebalnya buku hijau, yes. Itu buku lama, Puan Badariah. Itu lama. Okay, boleh? So siapa yang berminat, tinggallah nombor telefon. Kalau tak pun insyaAllah ada je orang akan hadir. Kami tak ada situasi anda tidak hadir. Cuma kami punya situasi adalah disebabkan anda tidak hadir kelas live, anda terlepas benda-benda yang best. Dan mungkin benda tu ilmu yang akan bantu anda untuk grow lagi. Mungkin. So terima kasih kerana menonton daripada beberapa minit yang lalu. Terima kasih kerana setia di sesi bangun. Setiap hari ni saya tengah consider adakah saya patut buat sesi bangun ni setiap hari. Sebab sambutan dia makin lama makin sendu. So better kita pilih hari je lah. Kita akan tetap buat, cuma kita tak perlu buat hari-hari. Sebab saya dah tunaikan tanggungjawab saya untuk support group EFP. Saya dah buat hari-hari dah. For the past 1 month, hampir setiap hari. Saya cuma skip 1-2 je. Itu pun sebab saya naik flight pergi Shenzhen. Yang lain semua saya rasa setiap hari saya buat live. Alhamdulillah. Setakat yang saya ingat, setiap hari saya buat live. So saya tak tahu macam mana lagi nak tunaikan tanggungjawab saya. Saya dah tunaikan on my part.
Tapi on your part lah, sama ada anda nak commit atau tidak untuk sesi setiap pagi ni. Okay, so kita tengok nanti balik NUH. Saya rasa saya nak try untuk limitkan live setiap hari ni. Sebab saya rasa you all tak nak tengok pun, so tak apalah kan. Okey lah tu. Okay, so jumpa kami di Nak Ubah Hidup. Petang ni saya akan live juga di Facebook Richworks dan Instagram Richworks Official petang ni. So insyaAllah kita akan jumpa balik sekejap lagi. So nantikan juga update daripada kami di Nak Ubah Hidup, di page Richworks especially. So sama ada saya ataupun pengetua Spire, Tuan Hafiz Jasmi akan beri update. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk anda. Kita jumpa bila ada kelapangan, ada kesempatan, dan take care. Pastikan anda terus berusaha untuk pastikan bisnes anda nampak duit, dengan pengurusan duit yang betul, dan juga pengurusan costing dan pricing yang hebat. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Terima kasih. Assalamualaikum.